An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pada minggu lepas kita kuliah mengenai anak yatim, juga mengenai poligami. Kita dah lengkap mengulas mengenai poligami, apa yang kita tahulah, dan juga harta anak yatim. Kita surah An-Nisa. Hari ini kita sambung iaitu ayat 7 daripada surah An-Nisa mengenai harta pesaka. Dengarkan betul-betul dari Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran itu, maka dengarkanlah dengan tenang. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Ayat 204 daripada surah Al-A'raf. Sekarang ni kita baca ayat yang ke-7 surah An-Nisa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak baginya dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang ditetapkan. Mengenai harta pusaka, tengok ayatnya, baik sedikit ataupun banyak, bagi ikut faraid. Walaupun kadang-kadang hartanya RM100, RM200, yang penting jelaskan dahulu. Mak kita meninggalkan harta RM100 ke, 200 ke, 100 juta ke, sebab ayatnya sedikit atau banyak, mesti jelas. Jangan nak sembunyi-sembunyi. Dia cakap RM100, jangan-jangan mak kita tinggalkan duit dalam bantal RM10,000. No, jangan. Mesti hendaklah jelas. Okey. Sedikit atau banyak bahagian yang telah ditetapkan. Peratus bahagian tentang harta pesaka adalah ditetapkan oleh Allah. Berapa banyak bahagian-bahagian itu adalah terserah kepada Allah, mengikut peraturan yang akan diterangkan ayat-ayat sesudahnya. Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah mereka kepada perkataan-perkataan yang baik. Semasa nak bagi harta pusaka, kadang-kadang bila nak kematian ni, kadang-kadang senang segera dilunaskan. Kadang-kadang tak melibatkan saham harta luar negara dan berani. Senang kita kumpulkan sekali, ini harta mak kita dah mati benda. Okey, jadi pasal pembagian harta tu barangkali ada orang miskin, ada kerabat-kerabat, anak yatim. Ambil sebahagian, bukan banyak. Sekadar yang patut sahaja. Berikanlah kata-kata yang baik. Engkau tiap kali datang bagi harta, kau ada. No, jangan-jangan. Okey? Mentang-mentang kita nak bagi harta, awak datang. No, jangan. Ambil sebahagian, ni perintah. Berikan sekadarnya, ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Inilah yang kami mampu untuk bagi kamu. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki awak yang lain. Dan hendaklah mereka para pelaksana yang menguruskan takut kepada Allah, berbuat aniaya kepada anak-anak yatim. Jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa khawatir terhadap masa depan keselamatan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, awak fikir balik. Ni harta mak bapak aku nak bagi, adik-beradik aku nak sembunyikan ke sana sini. Jangan. Sebab awak mesti takut, barangkali apa nak jadi pada anak-anak awak sendiri nanti. Yang megang amanah. Mungkin awak meninggalkan isteri awak meninggalkan anak-anak yang sendiri. Mungkin anak awak sendiri cacat. Ikut aja, danlah kamu berkata benar. Mesti berkata benar. Harta pusaka jangan main. Jangan kamu anggap sambil rewa tentang harta pusaka. Ucapkan kata yang benar. Okey, sebelum mak mati, saya ada hutang dengan mak 2,000. Katakan yang benar. Sebelum bapak mati, saya ada pinjam 3,000. Aku dah bayar RM1,000. Masih ada lagi 2,000 hutang pada saya. Awak dalam hal ni, awak jangan sembunyi. Ucapkan kata yang benar. Kamu akan mati,
dan kamu akan meninggalkan zuriat-zuriat yang lain. Okay? Itu maksud ayat. Dan dalam mereka mengucapkan perkataan yang benar. Faham? Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Baik-baik tentang harta pesaka. Bukan kamu seorang dalam yang berhak untuk, kadang-kadang adik-beradik itu ada yang lebih susah daripada awak. Anak-anaknya ada yang sakit, ada yang cacat, ada yang tak sekolah dan sebagainya. Jangan makan harta anak yatim. Ingat pada kuliah lepas, kenduri arwah. Nah, harta patut bagi ikut faraid. Dia buat harta tu buat kotak dekat kuku. Dia buat harta buat kotak kubur, pasang tile dan sebagainya. Lah. Dia buat kenduri 7 hari 7 malam. Bariani pula tu. Orang lain yang yuyu kat masjid yuyu lah menghalal. Kalau ni sembelih tak ayam ni, sembelih tak halal tak ni. Tang ayam kat pasar dia tanya sembelih tak sembelih. Tang harta anak yatim, kenduri arwah, bariani oh. Tidak lain yang mereka makan itu melainkan memasukkan api dalam perutnya sepenuhnya. Itu sebab orang-orang yang warak, orang yang jaga tentang halal haram ni, dia tak akan terlibat. Jangan kenduri arwah makan-makan, jangan. Dan kalau awak sendiri kematian suami, jangan ikut. Mati suami, mati bapa, jangan awak ikut buat. Jangan awak buat. Ikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan Saudara Rasul, bawa makanan kepada si mati, bukan makan tempat orang yang mati. Faham? Sama je makan harta anak yatim. Dia kata aku tak mencuri pun, aku tak rasuah. Ya je. Tapi orang tu jemput kita, doktor. Orang tu jemput. Orang jemput, awak jemput datang kalau perlu, tapi awak jangan makan. Jangan makan. Jangan makan. Doktor tu imam kat masjid doktor tu dia minum air masak. Boleh. Wallahualam, itu istiadat dia. Takkanlah air masak tu pakai duit anak yatim kot. Wallahualam. Dia kenduri datang, dia baca talim benda tapi dia tak makan. Dia makan minum air masak. Tapi baik-baik jangan subhan. Sebab kenduri arwah ni dah benda-benda yang tidak. Makanan tu dia hantar kat rumah kita. Boleh. Kita hidup dalam macam tu. Kalau dah bagi, makanlah. Kalau dah bagi, mana dah tahu? Orang tahu itu ibu cerita lah. Kalau dah sampai ke tahap tu, dia kasih rumah kita. Apa nak buat? Daripada kau buang, takkanlah bazi. Takkanlah kasih ayam pula. Okey? Kalau dah kasih rumah, makan-makan lah. Ini di luar hukum lah. Maksudnya pertimbangan kamu sendiri lah. Kalau tanya 10 ustaz, barangkali 10 jawapan. Faham? Baik-baik. Awak sendiri jangan terlibat. Banyak yang bid'ah yang dalam masyarakat kamu. Okey? Okey? Allah mensyariatkan bagi kamu tentang harta pusaka anak-anak kamu. Tengok. Iaitu bahagian seseorang anak laki sama dengan 2 bahagian anak perempuan. Jangan iri hati. Allah yang lebih menentukan, lebih tahu pada siapa nak dibagi. Anak laki 2 bahagian daripada anak perempuan. Katakan anak laki seorang, anak perempuan 7. Jadikan dibagi 7. Anak perempuan 5, anak laki seorang. Jadikan 7. Jadi laki dapat 2 bahagian, yang lain dapat 1 bahagian. Okey? Kalau anak laki 2, perempuan 3. 2 kali 2 jadi 4. Jadikan 7. 2 dapat bahagian laki, seorang bahagian. Itu tak susah, tinggal bagi duit dia. Yang susah nak cari duit. Ya, bahagian anak lelaki adalah 2 bahagian daripada anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih daripada 2. Kadang-kadang ramai ni, anaknya 2, 3 semua perempuan. Anak lelaki tak ada. Maka bagi mereka 2/3 harta yang ditinggalkan. 2/3 harta tu. Ingat, nanti kita ayat ni belum lengkap. Dulu kan untuk bapaknya dulu. Nanti kita akan lengkapkan. Okay? Harta itu 2/3. 1/3 mana pergi? Ke Baitul Mal. Hak anak yatim, hak orang-orang fakir miskin kat sana. Okey? Jangan takut, Allah akan ganti yang harta awak banyak lagi, dengan cerita. Entah awak kahwin dengan orang kaya, ataupun dah mertua pula tinggalkan harta banyak, ataupun sebagainya. Jangan risau. Bagi ikut faraid. Kalau semuanya anak perempuan,
kamu hanya dapat 2/3. Dan jika perempuan itu seorang, maka memperoleh separuh harta. Kalau anak itu seorang, anak itu seorang saja, okey, dia seorang saja, mak bapak mati, dia separuh. Selain mana itu ke Baitul Mal. Ada hak-hak yang lain. Ada orang fakir miskin yang dalam masyarakat kamu. Jangan tamak. Okay. Ini kadang-kadang jangankan 1/3, 2/3 ribu. Zakat ni cuma 2.5% je. Padahal di simpanan dekat tabung haji ASB dekat 8-9%, 10%. Allah minta cuma 2.5%. Bagi orang yang kafir, dia tak nak bayar. Padahal daripada dividen bunga ASB, ASN ke benda sampai dekat 7-8-10%. Kerana apa? Kafir akan ayat-ayat Allah. Itu je. Kalau kamu benar-benar beriman, innama yu'minuna bi ayatina allazina idza dzukiru bi akharu sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastab. Oh, dengar yang orang sujud terus, jurai air mata, takut. Ikut dia bagi yang dibagikan, okey? Faham? Anak lelaki 2 bahagian. Jangan iri hati. Abang akan dapat 2 bahagian, saya dapat 1 bahagian. Okey, jangan iri hati. Jangan mandai-mandai ikut Piramli pula. Kekanda anak yang sulung, semua harta ayahanda adalah milik kekanda. Ataupun dia kata kekanda tua, tak lama lagi kekanda akan mati. Jadi semua harta ayahanda serahkan pada adik. Okey, satu lawak bagus. Tengok Al-Quran, apa yang dari agama. Dan untuk 2 orang ibu bapa, masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Baik-baik. Suami awak mati, mak dia dapat 1/6, bapak dia 1/6 dulu. Jangan awak kira duit aku ni kalau isteri berapa persen. No, susunan ayat, mak dapat 1/6, bapak dapat 1/6. Jangan takut, ikut peratus ni dia tak akan lari. Okey? Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka dia mendapat 1/3. Kadang-kadang macam anak dara mati. Artinya mak dapat, okey, ibu bapanya dapat 1/3, bapaknya 1/3, maknya 1/3, 2/3. Harta lain ke Mal. Anak dara mati, kayu. Ini tak ada adik-beradik lain kan? Dia tak ada adik-beradik lain. Okay? Alright. Kalau ada adik-beradik lain, dia lain cerita. Tengok. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, kalau ada adik-beradik, okay, macam Dudi mati, adik-beradik, abang dia, kakak dia, whatever, ibunya mendapat 1/6. 1/6 bahagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan sesudah dibayar hutangnya. Bayar hutang dan wasiat dulu. Dengar dulu, wasiat tak boleh lebih dari 1/3. Kadang-kadang sebelum mati dia kata wasiat, rumah banglo depan ni saya serahkan kepada isteri muda. Ikut dulu. Lebih daripada 1/3 ke tidak? Rumah ni, harta ni saya serahkan kepada anak angkat saya ni. Okey, lebih 1/3 tidak. Yang wasiat adalah wasiat, lebih baru ikut faraid. Tapi benda yang ma'ruf, aku wasiatkan duit 100,000 ni ke pusat dangdut kat depan ofis saya tu. Dia dah banyak bakti, aku dah berdangdut. Nah. Benda tu lah awak batalkan. Wasiat yang macam tu, batalkan. Ada ke wasiat kamu dangdut pula? Dan hutang, baik-baik, pastikan dia tak ada hutang si mati. Kalau ada hutang, bayar wasiat dan juga hutangnya. Jangan mati meninggalkan hutang. PTPTN, jangan ingat terlepas. Okay? Seorang mati, tengok dulu hutang mak dengan PTPTN, lepas tak? Hutang awak dengan bank, lepas tak? Jangan ingat terlepas.
Mungkin JPA benda, bank mungkin tak ada catatan, tapi ada dalam catatan Tuhan. Jangan suka jangan main-main. Sebab ayat ini jelas. Bayarkan wasiat dan hutangnya. Faham? Kecuali kalau kerajaan bertukar pemerintah dia kata PT-PTN tak payah bayar, halal. Itu lain cerita. Itu kerja politik lah. Okey. Tentang orang tuamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kenapa mak dapat 1/6? Kenapa mertua aku 1/6? Bapak mertua aku 1/6, aku dapat 1/8, kata isteri. Suami mati dapat ASB 100,000. Allah lebih mengetahui pada siapa nak dihakkan. Kalau bapak suami awak 1/6, ikut. Mak 1/6, ikut. Dia ada anak, awak dapat 1/8, ikut. Kalau dia kata awak nasib awak poligami, bini 4, bagi 4, 1/8, bagi 4. Ikut sahaja. Sebab itu peraturan dari Allah. Kita tak tahu apa yang akan datang. Kita tak tahu apa yang akan datang. Bagian-bagian ini adalah sudah dikira oleh Allah dengan penuh terperinci, paling sesuai untuk kebaikan manusia. Ada ke isteri mati, suami mati aku dapat 1/8, kongsi. Dan bagi suami-suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. Kadang-kadang si isteri mati, bukan anak daripada kamu aja, anak daripada suami yang dulu ke, kata kahwin dengan janda anak dah suami dulu, maka kamu tak boleh dapat 1/2. Ini kalau isteri tak pernah ada anak, maka tengok kamu dapat 1/2. Kalau isteri awak tak ada anak. Jika isteri kamu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan. Lagi sekali, sesudah dipenuhi wasiat yang telah mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Faham? Kalau suami isteri tak ada anak, suami dapat 1/2. Kalau isteri ada anak, dia dapat 1/4 suku harta isteri. Dia tak lari. Tadi katakan isteri tak ada anak, 1/8 kasih 1/6 pada bapak dia, 1/6 kepada mak dia. Suaminya dapat 1/4. Semuanya ada balance. Kalau dia tak ada anak, semuanya ada balance. Tengok Para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Kadang suami dia tak ada anak, baik isteri-isteri dulu-dulu whatever, ataupun isteri madu awak whatever, kalau dia tak ada anak, isteri dapat 1/4. Jika kamu mempunyai anak, maka suami memperoleh 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Kalau suami awak ada anak, awak dapat 1/8. Penuhi wasiat yang telah dibuat atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Baik-baik hutang along. Dia kata hutang along tak payah bayar kalau mati, sekati. Itu fatwa sendiri, saya pun tak tahu. Pak along sendiri tak sepatutnya ada dalam masyarakat. Riba itu sendiri tak sepatutnya wujud dalam masyarakat. Bila dalam masyarakat macam ni, atas pertimbangan kau sendirilah, nak bayar hutang along ke tidak. Jika seorang mati, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu saja dan seorang saudara perempuan saja, maka baginya masing adalah 2 jenis saudara itu 1/6 harta. Jika saudara seribu itu lebih daripada seorang, masing-masing mereka bersekutu dalam harta yang 1/3 sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan sudah dibayarkan hutangnya, dan tidak memberi mudarat kepada ahli-ahli waris. Tentang peratus, berapa peratus ni, kalau kamu tak ingat tak apa, sebab awak boleh rujuk kepada Jabatan Agama. Itu kewajipan Jabatan Agama untuk sediakan berapa peratus
harta kalau seorang itu mati. Awak bawa aja pergi jabatan agama, okey bapa saya mati, isterinya 2, adik-beradik ada 8, anaknya besar di sana, okey dia tahu berapa nak kira. Maknya ada atau tak, atuk saya ada atau tidak, awak uruskan pada dia, semua akan keluar data benda-benda itu. Jadi yang penting awak tahu ada kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak ingat ni susah itu nak ingat. Tak ingat tak apa. Okey, tentang bahagian ni, okey. Allah yang menetapkan demikian itu sebagai syarat yang benar, dan Allah mengetahui lagi Maha Penyantun. Allah Maha mengetahui. Ingat. Bahagian ini pada siapa, bagi siapa, Allah lebih mengetahui. Okey. Kalau dia di madu 1/8, bagi madu dia. Okey. Ikut dari agama. Jangan takut. Mungkin nanti awak kahwin dengan suami baru yang lagi baik. Tengok susunan ayat. Hukum-hukum tersebut, peraturan tersebut, baik peraturan anak yatim, peraturan poligami, dan juga jumlah paraid, peratus paraid ini adalah ketentuan dari Allah. Bukan daripada Nabi, bukan daripada saya. Ikut daripada agama. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, nescaya Allah masukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedangkan mereka kekal di dalamnya, itu adalah kemenangan yang besar. Ikut daripada peraturan agama. Jangan nak menentang. Sebab barang siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, melanggar ketentuan-ketentuannya, tamat. Kadang-kadang kita tengok orang tu baik je. Dengan suami, dengan ipar dua, baik asal dia. Tiba-tiba suaminya mati. KWSP ada 100,000. Penama isteri. Mulalah hantu iblis mula masuk. Sanggup putus saudara. Sanggup putus saudara. Awak jangan lupa bahawa ada hak-hak anak yatim, adik-beradik awak dekat sini. Asalnya baik, asalnya bagus, hubungan adik-beradik bagus. Bila nampak duit tu, ni Pak Long punya. KWSP nama saya. Saya pewaris. Baik-baik awak. Okay. Ada bahagian. Bila nampak harta melonggok, lupa kupiah, lupa telekung, lupa tadi pagi sembahyang, wajah tu wajia lillazi fatarat, yang timbul setan je. Hantu duit lah katakan. Ingat, barang siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, melanggar ketentuan-ketentuannya, nescaya Allah akan memasukkan di dalam api neraka, kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghinakan. Faham? Mengenai harta pesaka. Baik-baik. Cuba awak tengok ayat yang akhir surah An-Nisa. Ayat 176 surah An-Nisa mengenai kalalah. Saya pun tak faham sikit. Lagi dulu tu pun tak faham kenapa kalalah ni dipisahkan. Ayat 176. Mungkin aslub sebelumnya, okay? Daripada mengenai harta faraid ini, 176 ni pun mengenai harta faraid, mengenai kalalah. Tengok, betul-betul. Mereka meminta fatwa kepada kamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa. Ini fatwa daripada Tuhan kepada kamu tentang kalalah, iaitu siapa dia? Jika seorang meninggal dunia, dia tidak mempunyai anak, tidak mempunyai saudara perempuan, maka dia saudara jika seseorang meninggal dunia, dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Dia tak ada anak tapi ada perempuan, adik-beradik perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu adalah 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya. Okay? Jangan nak bunuh saudara kau yang kaya, tak ada anak, dia nampak kaya. Itulah kau. Dan saudaranya yang laki mempusakai seluruh harta saudara perempuannya jika dia tidak mempunyai anak. Okey? Adik-beradik awak, kalau anak perempuan tu mati, mak bapak dah tak ada, anak tak ada, ada adik-beradik lelaki,
adik-beradik laki lah ambil harta awak. Kalau tak ada suami kan ada bagian. Kan ada bagian tadi. Ditakdirkan anak dara kaya mati. Okay? Hartanya saudara perempuan mak tak ada, bapa tak ada, suami tak ada, anak tak ada. Okey. Jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan daripada yang meninggal. 2/3. Adik-beradik perempuan semua. Adik-beradik perempuan 4-5 orang, seorang mati. Okey. Sebahagian tu tengok 2/3. Yang 1/3 ke Baitul Mal. Lagi sekali. Hak Baitul Mal. Okey. Jika mereka ahli waris terdiri daripada saudara-saudara laki dan perempuan, ada adik-beradik laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki, sebagian sebanyak 2 bagian saudara perempuan. Allah menerangkan hukum-hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak tersesat. Jangan awak sesat. Kalau tak ikut nanti awak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Faham? Ini kita mengulas mengenai harta faraid. Jangan suka-suka bagi harta faraid. Mak bapak mati, jangan ambil duit buat kenduri 7 hari 7 malam. Jangan awak buat duit untuk buat kepuk mati ke kubur dia. Siapa yang ajar? Jangan nak buat haji badalkan dulu. No, jangan. Jangan ikut sukati. Paling tering awak jelaskan berapa jumlahnya, berapa hutangnya, berapa wasiatnya. Bagi ikut tu, sesudah tu nak saling menghalalkan whatever, itu terserah ada awak. Lebih baik diterangkan jumlahnya. Kadang-kadang sebelum dibagi tak apalah, saya ikut aja lah, kata Pak Long. Saya ikut je, saya tak dapat pun tak apa. Sekali rupanya ada 1 juta. Kalau aku tahu tadi aku minta. No, jangan macam itu. Jelaskan berapa jumlahnya, berapa hutangnya. Saya percaya dalam setiap adik-beradik yang mewarisi itu, ada satu yang boleh menguruskan. Sudah tentu ada salah seorang daripada adik-beradik mereka yang boleh menguruskan, yang boleh ke tengah. Jangan sampai ada anak yatim, bila besar nanti, dia kata, mana harta aku? Apabila suami awak mati, ada bagian anak-anak awak. Jangan campurkan harta mereka dengan harta kamu. Harta anak, jangan harta anak. Masukkan yang agak selamat, yang awak fikir selamat di SB ke, tabung haji ke. Ini harta kau nak, jangan sentuh. Jangan nak pinjam ni, mak nak pergi honeymoon dengan suami baru kat Isketam bola. Tolong. Jangan suka hati tentang harta pesaka. Jangan ikut mulut. Jangan ikut suka-suka, ikut daripada faraid. Okey, cuba awak tengok surah Al-Fajr. Apa yang berlaku dalam surah Al-Fajr, surah yang ke-89, buku surah 1058, ayat yang ke-15. Wal fajr wal layalil as wasyaf'i wal wajh wal layli zayas. Tengok ayat yang ke-15. Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa ma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turaba aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tengok, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya dan memuliakannya, memberikan kesenangan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Dia bagi senang, dia bagi cantik, wah Tuhan sayang kamu. Dia bagi harta banyak. Dan apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia kata, Tuhan benci ke aku, hina ke aku. Kalah, sekali-kali tidak. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim baik-baik Kita tulas balik kadang-kadang ada adik-beradik yang cacat macam Down syndrome, macam adik doktor tu, itu boleh dianggap anak yatim sampai tua. Sebab dia tak mampu menguruskan. Jangan awak suka-suka makan harta dia. Harta dia. Faham? Okey. Kerana sebenarnya kamu tidak muliakan anak yatim, kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, kamu memakan harta pusaka
dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang batil. Kerana apa? Tengok, kamu cintai harta benda dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Tamak harta. Awak akan jumpa dalam masyarakat kita, kerana masyarakat kita secara umumnya jahil tentang Al-Quran. Bila harta pusaka, sanggup bergaduh, sanggup putus sedara. Okay. Kadang-kadang yang bukan salah apa, kadang-kadang ikut Al-Quran dia, hui, suruh ikut Al-Quran aja, hui, itu sekali. Sebab selama ni dia tak pernah rujuk Quran, yang dibaca cuma surah Yasin malam Jumaat. Yasin, dalam surah Yasin tak ada mengenai harta pusaka, jadi dia tak tahu. Yang si ustaz ni satu hal, macam-macam fatwa mengenai surah Yasin, tapi ayat-ayat yang lain mengenai harta pusaka, munakahat yang lain, harta anak yatim tak disentuh pun. Ingat, jangan kamu campur baurkan harta anak yatim. Baik-baik, boleh terjadi pada saudara kamu, adik-beradik kamu, ataupun diri kamu sendiri. Suami yang awak sayangi mungkin dia mati besok lusa. Anak awak, adik-beradik, mak bapa awak, atau awak sendiri. Yang pasti semua akan mati. Kalau tak nak mati, jangan hidup. Pandai. Apa nak buat, kita hidup. Jadi kita faham? Ada apa yang awak nak tanya mengenai harta pusaka? Cuba awak tengok surah Al-Fajr. Al-Fajr tadi. Wal-Fajr walayalil ash wasyabni wal-wad wal-laili izayas. Demi fajar, demi malam yang ke-10, yang genap dan yang ganjil, bila malam bila berlaku, dan malam bila berlalu. Tengok, Allah bersumpah demi waktu fajar, demi malam yang ke-10. Allah dalam Al-Quran menyebut malam yang 10. 10 mana? Allah tak beritahu. Para ulama yang mentafsirkan. Setengah ulama mengatakan demi malam yang ke-10 disebut kepada 10 malam terakhir Ramadan. Wah, tambah ibadahlah pada 10 malam yang terakhir. Sebab demi malam yang ke-10 ni. Dia tak sebut malam 10 Ramadan pun. Pandai-pandailah engkau. Bagi ulama-ulama Jazirah, ijma' ulama, dan saya sendiri setuju, yang dikatakan malam 10 ini adalah 10 Zulhijjah. Sebab daripada zaman Nabi Ibrahim sampailah sekarang, mereka memang menunggu-nunggu 10 Zulhijjah, iaitu Raya Haji, Hari Raya Haji. Itu satu pesta bagi orang Arab untuk mengerjakan ibadah haji. Daripada zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, insyaAllah sampai hari kiamat. Yang dikatakan 10 ni merujuk kepada 10 Zulhijjah. Tetapi ada sebuah ulama, terutamanya ulama Syiah. Ini ulama Syiah yang membesarkan 10 di sini merujuk kepada 10 Muharram. Macam-macam fatwa. Ini sunat sembahyang, ini puasa sunat, Muharram, orang puasa. Tak adalah hukum haram. Tapi yang membesarkan 10 Muharram ini kebanyakan adalah ulama-ulama Syiah, yaitu mengagung-agungkan kematian Sayyidina Husain yang dibunuh di Karbala pada 10 Muharram. Okey? Faham? Jadi sebenarnya untuk mengagung-agungkan, banyaklah ikut Syiah, ada yang cocok badan dengan besi lah untuk darah benda lah. Okey? Kerana mengagung-agungkan ulama-ulama mereka. Kenapa kita nak ingatkan kematian Sayyidina Husain, sedangkan kita lupa kematian Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Zubir, dan banyak lagi pejuang-pejuang agama. Tidak lain hanyalah kerana untuk membesarkan pengaruh-pengaruh Syiah. Lepas tu buat-buat cerita-cerita baru pula tu yang lain. Dia kata Nabi Nuh landing kat Gunung Ararat 10 Muharram. Nabi Nuh tak cukup makanan, buat bubur, namanya bubur Ashura. Bukan tak boleh makan, boleh makan je. Bubur yang ke-10. Ya, fatwa-fatwa baru. Tak tahu, tak ada siapa yang tahu masa bila Nabi Nuh landing. Allah tak beritahu. Ada juga fatwa baru, dia kata Nabi Zunnun. Nabi Zunnun, Nabi Yunus.
Dia kata keluar daripada perut ikan pada 10 Muharram. Nah, patwa-patwa ni awak nak tinggalkan. Awak nak puasa sunat, puasalah. Tapi semuanya pengaruh-pengaruh daripada ajaran Syiah itu sendiri. Banyak hadis-hadis yang disokong benda-benda banyak terpengaruh ajaran Syiah. Awak nak puasa? Puasa. Nak 10 Muharram ke 9 Muharram pun boleh, no problem. Saya sambung lain kali insyaAllah.